Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk hari ini, kita akan mempelajari sistem kardiorespiratory. Dalam sistem ini, terbahagi kepada dua iaitu sistem kardiovaskular, sistem respiratory. Di mana sistem ini melibatkan komponen darah, jantung, salur pernafasan, paru-paru dan salur darah. Okey, sistem kardiovaskular iaitu proses peredaran darah dari jantung dihantar ke seluruh badan dan kembali semula ke jantung. Okey, kemudian sistem respiratory iaitu sistem pernafasan kamu tu. Proses ini merupakan proses pertukaran gas yang berlaku dalam paru-paru yang dikenali sebagai respirasi luar. Okey, manakala proses pertukaran gas yang berlaku di sel-sel yang dikenali sebagai respirasi dalaman. Okey, dalam sistem kardiorespiratory, ini ialah kedudukan jantung kamulah. Okey, apa yang kamu nampak ni ialah kedudukan jantung. Kemudian kedudukan paru-paru. Okey, kedudukan paru-paru di bahagian sinilah. Okey, kemudian salur darah utama. Okey, salur darah utama semua bahagian ada. Okey. Maksudnya ia berfungsilah yang kamu nampak urat-urat dekat bahagian tangan, bahagian kaki tu ialah salur darah utama. Okey, kedudukan jantung dengan paru-paru ni ia dilindungi dengan tulang rusuk. Okey, yang kamu nampak macam sangkar tu kan? Itu ialah bahagian tu. Okey. Okey, ini adalah struktur jantung kamu lah ya. Okey, di mana kamu kena tahu bahagian-bahagian jantung kamu tu. Okey, di sebelah kiri ni ialah ini kedudukan yang menghadap kamu lah ya. Okey, di mana ini ialah bahagian arteri pulmonari, okey, aorta, okey, vena, okey, atrium kiri. Okey, kemudian injap bicuspid ni. Okey, ventricle kiri. Okey, vena cava yang kamu tahu ni. Okey, vena cava ni ialah saluran darah masuk ke jantung. Okey, kemudian ventricle kanan. Okey, kemudian ada injap. Okey, atrium kanan. Okey, injap pulmonari ni, kemudian vena cava ni ya. Okay, ini tajuk-tajuk ni kamu dah belajar sewaktu kamu belajar sains tu. Okay, jadi tajuk ini lebih mudah kepada kamu. Okay, ini adalah struktur jantung yang kamu perlu tahu. Di mana kamu perlu kenal pasti. Okay, kedudukan atrium kiri. Okay, atrium kiri. Kemudian ventricle kiri. Atrium berada di atas. Kemudian ventricle berada di bawah. Okey, ini ialah ventricle kanan. Ini atrium kanan. Okey, atrium kiri. Okey, atrium kiri ni dia akan menerima darah beroksigen dari paru-paru melalui vena pulmonari. Okey, kemudian mempunyai dinding otot yang nipis kerana hanya berfungsi sebagai ruang penerima darah sahaja. Okey, dan dipisahkan dari ventricle kiri oleh injap bicuspid. Okey, menghantar darah beroksigen ke ventricle kiri. Okey, bila kamu duduk dekat ni, kamu tahulah bahagian mana kiri dan bahagian mana kanan. Okey, jadi biasanya jantung kamu tu akan berfungsi dengan baik jika kamu mempunyai jantung yang sihat. Okay, atrium kanan. Okay, atrium kanan dia akan menerima darah yang kurang oksigen dari tisu-tisu melalui vena cava. Okay,
Okey, kemudian dia akan menghantar darah yang kurang beroksigen ke ventricle kanan. Okey, mempunyai dinding otot yang nipis kerana hanya berfungsi sebagai ruang penerima darah sahaja. Okey, dipisahkan dari ventricle kanan oleh injap trikuspid. Okey, ventricle kiri. Di mana ventricle kiri ini berfungsi menerima darah beroksigen dari atrium kiri. Okey, maksudnya ventricle atrium kiri berada di atas ventricle kiri. Okey, kemudian akan mengepam darah beroksigen ke seluruh badan. Okey, kemudian mempunyai dinding otot yang lebih tebal kerana berfungsi untuk mengepam darah ke seluruh badan. Okey, dan mengepam darah beroksigen ke seluruh tubuh badan melalui aorta. Okey, ventricle kanan. Di mana ventricle kanan ni dia akan menerima darah kurang beroksigen dari atrium kanan. Okey, kemudian mempunyai dinding otot yang tebal tetapi nipis berbanding dinding otot ventricle kiri. Okey, kemudian dia akan mengepam darah yang kurang beroksigen ke paru-paru melalui arteri pulmonari. Okey, ini ialah kedudukan septum interventricular. Okey, kedua-dua bahagian jantung ini dipisahkan oleh struktur jantung yang menegak. Okey. Jadi kamu kena tahulah okey, septum bahagian otot jantung ni. Okey, injap ya. Okey, injap ni berfungsi sebagai pengalir darah lah. Okey, dia akan benarkan darah mengalir dari satu arah sahaja. Okey, kemudian dia akan menghalang darah yang ditolak dari berpatah balik ke belakang. Okey, injap ni penting juga sebabnya dia nak memastikan salur darah tu berada di satu arus sahaja. Okey, injap bicuspid. Okey, injap ni berkelopak 3. Okey, bahagian sini. Kemudian membenarkan aliran darah dari atrium kiri ke ventricle kiri. Okey, ini ialah injap tricuspid. Okey, injap tricuspid ni dia berada di bahagian kanan lah. Okey, dia akan membenarkan aliran darah dari atrium iaitu di bahagian atas ni. Okey, kedudukan atas. Okey, atrium berada di atas. Okey, kemudian akan ke ventricle kanan. Okey, berada di bahagian bawah ni. Maksudnya dari atas ke bawah dia membenarkan alir darah tu. Okey, ini adalah kedudukan injap semilunar. Okey, fungsinya adalah menghalang pengaliran darah balik dari arteri ke pulmonari dan aorta. Okey, ini ialah injap semilunar pulmonari. Okey, injap ni berada di kedudukan kanan jantung. Kemudian injap ini memastikan darah hanya boleh mengalir satu arah sahaja iaitu dari ventricle kanan ke arteri pulmonari. Okay, ini ialah injap semilinar aorta lah ya. Okay, terletak di bahagian kiri jantung. Okay, kemudian
Injap ini memastikan hanya darah mengalir satu arah sahaja, iaitu dari ventrikel kiri ke bahagian aorta. Okey, itu bahagian sinilah. Okey, dia akan mengalir satu tempat sahaja. Okey, ini ialah kedudukan aorta lah. Okey, aorta ni merupakan salur darah yang mengepam darah yang kaya dengan oksigen keluar dari jantung untuk dihantar ke seluruh badan. Maksudnya bahagian 3 injap ni. Okey. Ini ialah kedudukan arteri pulmonari. Okay, arteri pulmonari ni akan menyalurkan darah yang mengepam darah yang kurang beroksigen dari ventrikel kanan ke paru-paru. Okay, maksudnya dekat sini dia akan membawa darah dari vena cava ni, kemudian akan salur ke atrium kanan dan akan melalui ke ventrikel kanan. Okay, kemudian akan keluar melalui arteri pulmonari. Okay, ini ialah kedudukan vena pulmonari, iaitu kedudukan kalau tengok anak panah ni ialah darah beroksigen masuklah kan. Okay, salur darah mengangkut darah yang kaya oksigen masuk dari ke atrium kiri dari paru-paru. Okay, maksudnya kawasan paru-paru dekat bahagian sini, dia akan bawa darah yang beroksigen masuk ke dalam atrium kiri. Ini ialah sistem peredaran darah. Okay, ini ialah kedudukan jantung, kedudukan jantung. Okay, ini ialah salur darah yang akan dilalui lah. Okay, kalau sebelah kiri sahaja. Kalau sebelah kanan, kanan sahaja. Okay, maksudnya dia akan fungsi ikut kedudukan dia. Okay, keluaran jantung. Okay, ini ialah formula kadar nadi ataupun keluaran jantung yang kamu akan pelajari pada hari ini, iaitu keluaran jantung adalah jumlah insi padu darah yang dipam keluar dari ventrikel kiri dalam 1 minit. Okay, maksudnya ventrikel kiri ni ialah darah yang beroksigen lah yang akan disalurkan ke seluruh tubuh badan. Okay, jadi kamu kena tahu apa formula keluaran jantung yang kamu akan kira nanti. Okey. Biasanya soalan ni bahagian soalan objektif lah. Okey, kiraan. Okey, Q ialah keluaran jantung. Okey. KDJ ialah kadar denyutan jantung. Kemudian IS ialah isi padu strok. Okay, contoh pengiraan, keluaran jantung individu yang mempunyai kadar denyutan nadi rehat sebanyak 72 denyutan seminit dan isi padu strok sebanyak 70 ml iaitu 5 liter per minit. Okey, dia punya kadar kita tak tahu, okey, kadar nadi kadar kiraan jantung kita berapa, keluaran jantung. Jadi kita letakkan kosong lah. Okey, KDJ kadar denyutan jantung. Okey, denyutan jantung tadi 72 per minit kan. Okey, kemudian kali dengan 0.07. Okey, kamu kena tukar terus. Okey, dia punya formula ni. Okey, kemudian dapat 5.04. Okey, jadi sama dengan 5 L per minit. Okey, kadar nadi seseorang itu dia akan untuk contoh kadar nadi rehat bagi seseorang, okey, waktu tidur lah. Okey, biasanya 60 ke 80 lah. Okey, itu kadar nadi rehat normal seseorang. Okey, contoh kalau kamu baru bangun tidur, okey, kamu duduk tak perlu buat kerja apa-apa, kamu ambil kadar nadi rehat 1 minit. Okey, contoh kalau dapat 11 kali dengan 10. Okey, jadi kamu akan dapat 66 denyutan.
Okey, ini contoh kiraan untuk seseorang atlet. Okey, apabila seseorang atlet berlari mengelilingi trek 400 meter dengan kelajuan yang sederhana selama 10 minit, maka denyutan jantung telah meningkat sebanyak 130 denyutan seminit. Okey, dan isi pada strok jantungnya telah diketahui adalah sebanyak 70 ml. Berapakah kadar keluaran jantung atlet tersebut dalam masa 1 minit apabila melakukan aktiviti tersebut? Jadi kamu kena ingat formula Q sama dengan IS kali dengan KDJ. Okay, Q ialah keluaran jantung. Okay, IS isi padu strok. Okay, KDJ kadar denyutan jantung. Okay, kadar denyutan, okay, kita tukar ya. Isi padu strok dia ialah 70. Okey, yang ni. Okey. Kali dengan 130 iaitu kadar denyutan jantung ni. Ni tengok perkataan kadar denyutan jantung sebanyak 130. Okey, kemudian kamu darab seperti biasa. Kemudian kamu akan dapat ni lah. Okey, jumlah 9.1. Kadar nadi jantung, denyutan jantung adalah kekerapan penguncupan jantung seminit. Ia dikawal oleh tindakan sistem saraf autonomik. Okay. Sistem saraf autonomik ni kita dah belajar pada hari Selasa iaitu semalam. Sistem saraf yang luar kawalan. Okay, dia tak dikawal oleh kita lah. Okay, maksudnya dia memang dikawal oleh secara automatik oleh sistem tubuh badan. Contoh yang autonomik yang lain iaitu bersin, batuk dan kedipan mata. Okey, kedipan mata pun kita tak boleh nak kawal. Okey, kadar denyutan jantung individu berbeza kerana dipengaruhi oleh faktor umur. Okey, setiap umur manusia berbeza. Okey, kita antara rakan pun berbeza. Okey, tahap keaktifan individu pun berbeza. Okey, kemudian jantina. Okey, jantina pun sangat dipengaruhi lah. Sebabnya lelaki memerlukan denyutan jantung yang lebih tinggi kebiasaannya tu. Okey, sebabnya dia lebih banyak melakukan aktiviti rasap berbanding wanita. Okey, kadar denyutan jantung rehat individu yang aktif adalah rendah berbanding dengan individu yang sedentari. Okey, kemudian kadar denyutan rehat diperoleh dengan mengira bilangan denyutan jantung seminit di arteri karotit atau arteri radius semasa individu berada dalam keadaan rehat. Okay, kamu biasa buat ni waktu kamu buat aktiviti ujian segak. Sebelum melakukan aktiviti kamu perlu ambil kadar nadi kan, iaitu di bahagian tangan, pergelangan tangan ataupun di bahagian leher kamu tu. Okay, bahagian pergelangan tangan dipanggil arteri radial, bahagian arteri karotit iaitu di bahagian leher. Isi padu strok ialah amount darah yang dipam oleh ventrikel kiri. Okay, individu ini isi padu ini disukat dalam unit liter lah. Okay, denyutan. Okay, isi padu strok lelaki adalah lebih besar berbanding isi padu strok perempuan. Kedudukan badan juga mempengaruhi isi padu strok. Isi padu strok adalah agak besar pada individu yang berbaring berbanding dengan individu yang berdiri. Perbezaan ini berkaitan dengan kesan graviti ke atas sistem kardiovaskular. Okay, faktor-faktor yang mempengaruhi keluaran jantung. Okay, yang pertama isi padu strok di mana jumlah darah yang dipam oleh ventrikel kiri dalam satu denyutan. Kemudian pertambahan isi padu strok adalah disebabkan oleh jumlah darah yang dipam oleh ventrikel kiri dalam denyutan yang banyak. Okay, pertambahan saiz kaviti ruang ventrikel kiri akibat kesan hipertrofi jantung. Okay, hipertrofi jantung berlaku apabila seseorang atlet menjalani latihan kecergasan fizikal. Okay, maksudnya pembesaran otot jantung tu makin berkembang. Okay, secara sistematik dan berterusan.
Isi padu strok disukat dalam unit liter per denyutan. Yang kedua iaitu kadar denyutan jantung. Kadar peredaran darah bergantung pada kadar keperluan oksigen yang diperlukan oleh sel-sel tisu. Jantung akan meningkatkan kadar kelajuan denyutan apabila seseorang menjalankan aktiviti fizikal bagi mengepam darah ke seluruh badan. Sebab tu bila kita melakukan aktiviti, degupan jantung kita semakin laju. Sebabnya dia nak menghantar darah-darah yang beroksigen ke seluruh tubuh badan. Apabila kadar kelajuan denyutan jantung meningkat, maka meningkatlah kadar keluaran jantung. Maksudnya darah yang beroksigen tu semakin banyaklah. Sistem peredaran darah. Darah beroksigen dan kurang beroksigen melalui struktur jantung secara serentak. Sama-sama keluar masuk. Apabila kedua ruang atrium kiri dan kanan dipengaruhi oleh darah, ruang ini akan mengucup untuk menolak darah masuk ke ruang ventrikel. Apabila kedua-dua ruang ventrikel dipenuhi darah, otot-otot akan mengucup untuk menghantar darah ke seluruh badan dari ventrikel kiri dan ke paru-paru dari ventrikel kanan. Begitulah proses tanpa henti yang dilakukan oleh jantung secara berterusan. Cumanya kalau kamu terlampau, contoh kalau bersukan lah ya. Kalau kamu bersukan terlampau kerap, kamu bermain, contoh bermain yang kamu dengar hari tu bermain bola kan, tiba-tiba pengsan. Itu sebabnya kamu terlampau push ataupun terlampau menekan jantung tersebut. Sekiranya kamu penat, kamu perlu rehat. Jangan meneruskan aktiviti kerana ia akan menyebabkan jantung kamu berdegup dengan laju dan tak mampu untuk menampung peredaran darah tu. Kitaran sistemik dan kitaran pulmonari. Kitaran sistemik adalah proses membawa darah oksigen ke seluruh tisu badan dan darah kurang beroksigen kembali semula ke jantung. Proses ini secara serentak lah. Perjalanan darah akan melalui atrium kiri, kemudian dia akan bergerak ke ventrikel kiri, kemudian dia akan ke aorta, kemudian dia akan ke sel-sel tubuh badan, kemudian dia akan masuk semula ke vena cava dan masuk ke laluan atrium. Darah kaya oksigen dari paru-paru yang memasuki atrium kiri jantung dipam ke ventrikel kiri dan seterusnya dipam keluar dari jantung melalui aorta. Darah yang dipam dari jantung berada dalam tekanan yang sangat tinggi. Aorta bercabang membentuk arteri yang membawa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh badan. Maksudnya dia akan menggerakkan darah yang beroksigen ke seluruh tubuh badan. Pertukaran gas dan nutrien berlaku di sel badan sesuatu organ. Darah yang diangkut keluar dari sel melalui vena adalah kurang beroksigen. Darah dari vena di semua tisu badan akan disalurkan ke dalam vena cava dan dialirkan ke dalam atrium jantung kamu tu, iaitu di sebelah kanan. Ini ialah kitaran pulmonari. Di mana kitaran pulmonari ialah satu proses yang membawa darah kurang beroksigen ke paru-paru untuk pertukaran gas sebelum darah kaya oksigen dikembalikan semula ke jantung. Ini adalah perjalanannya. Di mana dari atrium kanan ke ventrikel kanan, dia akan masuk melalui arteri pulmonari, kemudian dia akan melalui paru-paru dan ke vena pulmonari, kemudian dia akan keluar melalui atrium kiri, iaitu di bahagian bawah itulah. Darah kurang oksigen dipam keluar dari ventrikel kanan melalui arteri pulmonari untuk masuk ke paru-paru kiri dan kanan. Di mana kat paru-paru tu pertukaran gas akan berlaku. Darah kurang oksigen akan menerima oksigen lalu menjadi darah kaya yang darah yang kaya dengan oksigen lah.
Okey, seterusnya darah kaya oksigen akan diangkut dari paru-paru melalui vena pulmonari ke atrium kiri jantung. Okey. Okay, ini ialah kedudukan kamu punya jantung lah, sistem jantung. Okey. Ini darah yang beroksigen yang sebelah kiri. Okey, yang darah kurang beroksigen di sebelah kanan. Okey, kena ingat konsep ya. Kalau yang sebelah kiri ialah darah beroksigen. Okey, kemudian yang sebelah kanan ialah darah kurang beroksigen. Mekanisme kembalian darah ke jantung. Okey, yang pertama ialah penguncupan otot rangka. Okey, di mana akan berlaku penguncupan dan pengenduran otot rangka membantu menggerakkan darah ke bahagian anggota badan. Kemudian pertambahan tekanan ini menyebabkan injap di dalam vena terbuka dan memaksa darah mengalir ke arah jantung. Okey, semakin kerap atau kuat penguncupan otot rangka, semakin cepatlah darah mengalir ke jantung. Okey, sebab tu kalau yang tadi saya tegur tu, kalau melakukan aktiviti yang lasak, jika kamu dah mula tercungap-cungap, okey, kamu perlu berehat sebentar supaya darah kembali berfungsi dengan baik. Okay, ini ialah pengaliran darah. Okay, injap terbuka, okay, salur darah dan injap terbuka di bawah ini. Okay, injap terbuka dia akan menggerak. Bila kamu menjinjit, okay, darah akan terus mengalir. Okay. Kemudian bila kamu dah rehat, pergerakan darah semakin perlahanlah dia akan terkumpul dekat sini. Okay, bila ada pergerakan maksudnya darah akan terus laju je mengalirnya. Okey, kaedah pengangkutan gas dalam sistem jantung tu. Okey, pengangkutan oksigen di mana oksigen diangkut dari dalam darah apabila oksigen diikat dengan molekul hemoglobin membentuk oksihemoglobin. Okey, oksigen diangkut dalam bentuk oksihemoglobin ke sel-sel tisu organ yang memerlukan oksigen. Okey, biasanya ini sebelah darah yang beroksigen. Okey, ingat sebelah kiri ialah darah yang beroksigen, dia akan proses hantar ke seluruh tubuh badan. Kemudian darah yang tak beroksigen dia akan diproses untuk melalui ke ventrikel kanan. Okey, pengangkutan karbon dioksida. Okey, karbon dioksida diangkut dalam darah apabila karbon dioksida diikat dengan membentuk molekul hemoglobin untuk membentuk karbaminohemoglobin. Okey, di paru-paru akan terurai dan membebaskan karbon dioksida untuk disingkirkan melalui sistem pernafasan. Maksudnya pengangkutan oksigen dan karbon dioksida ni akan berlaku dalam kawasan ini juga. Okey, ini ialah proses pertukaran gas respiratory. Okey. Respiratory luaran, kemudian respiratory dalaman. Okey, di mana akan ada sel darah merah, alveolus, oksigen, karbon dioksida, kapilari, darah. Okey, di mana berlaku alveolus dalam paru-paru. Okey, semasa respirasi luar, darah akan melalui paru-paru untuk mengangkut oksigen di alveolus. Okey, oleh itu perbezaan tekanan oksigen dalam ini akan berlakulah. Okey, di mana tekanan separa oksigen tinggi di alveolus menyebabkan oksigen meresap masuk ke dalam kapilari darah. Okey, pada waktu yang sama, tekanan separa karbon dioksida adalah tinggi. Okey, dalam kapilari darah berbanding tekanan separa karbon dioksida di dalam alveolus. Okey, oleh itu karbon dioksida akan meresap masuk ke dalam alveolus untuk dihembus keluar melalui paru-paru. Okey, ni maksudnya dia akan keluar melalui sistem pernafasan. Okey, kemudian respirasi dalaman iaitu berlaku dalam tisu badan. Okey, dia akan melibatkan pertukaran gas di peringkat sel di dalam badan.
tekanan separuh oksigen dalam kapilari darah lebih tinggi berbanding tekanan separuh oksigen di dalam sel. Okey, oleh itu oksigen akan mesap dalam kapilari darah. Okey, oksigen ni akan resap dalam sarur darah dan akan dihantar ke seluruh tubuh badan. Okey, maksudnya setiap bahagian badan kamu tu akan berfungsi dengan baik. Okey, pada waktu yang sama, tekanan separuh karbon dioksida tinggi di dalam sel berbanding di dalam darah. Oleh itu, karbon dioksida akan meresap ke dalam kapilari darah dari sel. Okey, pengukuran tekanan darah. Okey, biasanya dekat Masain pun ada. Okey, di bilik kesihatan pun ada. Okey, alat biasa digunakan untuk mengukur tekanan darah ialah alat inilah ya. Okey, ini adalah gambar rajah menunjukkan alat sphygmomanometer. Okey, yang terdapat di pasaran lah. Okey, biasa kalau kat Shopee pun ada jual. Okey, ada yang dalam RM40, ada RM50, ada RM80, ada yang RM100. Okey, ini untuk mengukur tekanan darah yang ada dalam badan kamu tu. Okey, sama ada tinggi ataupun rendah. Biasanya digunakan dekat kawasan hospital ataupun kawasan perubatan lah. Sebab dia nak cek tekanan darah tinggi. Tapi siapa ibu bapa yang mempunyai penyakit darah tinggi, biasanya alat ini akan ada di rumah lah. Sebab ia akan memudahkan untuk kamu mengesan. Kenapa tiba-tiba darah tinggi boleh naik, boleh ukur lah sebelum ke hospital. Okay, konsep pengukuran tekanan darah. Sebelum tekanan darah, konsep fasa kitaran jantung, sistolik dan distolik. Okay, perlu diketahui. Tekanan darah yang dialih ke dalam arteri semasa ventrikel kiri mengecut untuk mengempang darah dikenali sebagai sistolik. Okay, ingat, yang sistolik ni maksudnya dia akan membawa tekanan darah yang beroksigen lah. Okay, fasa distolik akan ukur tekanan darah dari arteri semasa ventrikel mengendur. Okey, tekanan darah diukur dalam unit milimeter merkuri. Okey, dalam tekanan darah normal ialah 120/80 lah. Okey, ini ialah tahap tekanan darah. Okey, kalau lebih yang biasanya inilah. Okey, kemudian bila makin meningkat maksudnya 120 hingga 139 masih okey. Kemudian tapi bila dah lebih 140 ke atas, kena ke hospital ataupun klinik yang berdekatan supaya kita boleh tahu sama ada kamu ada tekanan darah ataupun tekanan darah rendah. Okey, ini cara pengukuran tekanan darah. Tapi kalau kita buka sekolah senang kita boleh buat dekat sekolah. Okey, bila pastikan kedudukan tangan kamu tu berada selari dengan jantung lah. Okey, supaya bacaan boleh dikenal pasti. Okey, ni siapa yang selalu biasa ke klinik, dia akan ada lah ni ukuran tekanan darah. Tiba-tiba demam ke, okey, tiba-tiba rasa pening-pening ke, okey. Tak pun tiba-tiba rasa nak pecah kepala ke. Okey, itu yang kita kena ke hospital untuk cek sama ada kita ada tekanan darah tinggi ataupun tekanan darah rendah.